Tengah urus jenazah, gangster tunggu di luar bersama dalam PM Tepi. Okay, Assalamualaikum. Bersama saya hari ini dua jejaka. Kanan saya Ustaz Firdaus dan kiri saya Encik Azhan lah macam biasa. Alright. Okay, kita kenal Ustaz sebagai Ustaz Viral, betul tak? Boleh lah lebih kurang sikit. Okay. Gila apa viral macam ni? Viral ni, viral. Ada tokoh kat ni. Saya abang tak kenal lagi. Baik. Baik, sebelum kita start dengan Ustaz, okay, hari ni sebenarnya Encik Azhan ni host dengan saya. Boleh Encik Azhan? Boleh. Bersama. Boleh. Boleh, tak Boleh ada lah. tak ada jadi masalah pun. Apa topik? Topik kita hari ni sebenarnya pasal uruskan jenazah. Tapi lepas tu nanti baru kita masuk. Kita nak kenal dululah Ustaz Boleh. ni. Berapa lama dah dekat zakat sebenarnya? Saya kerja dekat Lembaga Zakat Selangor dah dekat hampir 13 tahun lah. Lama juga. Pernah duduk bawah Abang Azhan. Okay. Pernah jadi bos yang terpaling tak garang lah. Terpaling tak garang? Alamak, 13 tahun dan SSU Malu. 6 tahun. 6 tahun di Okay. SSU. SSU, Selama penubuhan SSU lah sama. Skuad Sedina Umar 6 tahun dah. 6 tahun Alhamdulillah. Okey. So bawa Ustaz bawa Encik Azhan tadi dah lama juga. Tapi Itu Encik Azhan tahun lagi lama masa lah. muda lah. Masa kami ada rambut lagi lah sebenarnya. Okey. Masa tu ada rambut lagi. So Encik Azhan sekarang hampir Okey, berapa saya tahun kat zakat ni? 2002 21 tahun lah lebih kurang. lama Lebih dah, kurang lama lah. dah. Bukanlah kata sport car kan. Kan Daus ni mudah kerja tu, tak adalah kata orang tu pening sangat. Garang tak garang tu tengok situasi bertempat lah. Dia berkata kita tak garang. Kalau garang dengan orang pun jadi masalah jugalah kerja tu. Kau nak selesai pun payahlah juga kan. Betul. Ni siapa yang ni? Kita nak tanya dekat dia ni sebenarnya. Betul. Sini Kita tanya. terus. Okey. Ustaz, yang tadi saya dengar Ustaz kata SSU tu 6 tahun kan? 6 Nak tahu tahun. SSU tu apa sebenarnya Ustaz? SSU ni Skuad Sedina Umar. Okey. Asalnya kita punya penubuhannya oleh kita punya pengurusan sebelum ini. Okey. Kalau ingatlah Encik Abdul Basit, Ustaz Huzairi, okey. Tuan Haji Basir, orang-orang lama lah yang tubuhkan Skuad Sedina Umar. Kita ambil inspirasi daripada Sedina Umar sebab kita bergerak melebihi daripada waktu kerja. Maknanya selepas office hour lah. Kita gerak sampai malam, apa-apa kes yang melibatkan kes urgent, kes yang melibatkan viral. Itu antara salah satulah orang panggil saya Ustaz Viral. Tapi saya ni tak berapa nak viral lah. Kadang-kadang orang pun tak pernah nak kenal. Follower tu adalah dalam 400 orang je. Ramai lah tu. 1,400 orang. Okey, lebih satu tu okey lah. Lebih lah tu. Kira okey lah tu kan. Okey. Jadi Skuad Sedina Umar ni SSU tu bila kita semakin hari semakin lama kita dengan bantuan masyarakat kita kembangkan lagi. Asal daripada 3 orang je. Kita jadi 5 orang alhamdulillah, dan kita ada satu Hilux yang akan berpusing meronda sekitar Selangor dan dia trademark kita lah di Zakat Selangor. Dia punya beza dia dengan macam apa beza korang dengan orang dekat yang daerah? Kan dulu kan daerah Gombak ada, daerah ni ada. Apa pula menyusah-nyusahkan hidup nak pergi Pergi sana kan. di sini kan ada. Bezanya sikit kami handsome sikit lah banding dengan daerah. Yang ni aku tak boleh belah. Ada tak kamera boleh hala ke tempat lain ke? Kalau boleh zoom. Zoom elok. Tapi beza kami sebenarnya SSU sama juga dengan operasi daerah. Cumanya bila kami ditempatkan di HQ, ibu pejabat fungsi kami untuk kami bantu bersama dengan daerah. Daerah dia ada task memang sentiasa jalan. Segala permohonan sentiasa jalan dekat daerah. Cumanya kami di SSU ni kalau ada kes urgent, hari ini juga kena halau rumah. Hari ini juga kita kena settlekan rumah dia. Jadi keperluan kami lah di SSU untuk kita bersama dengan daerah, Eksekutif Operasi Agian Daerah, untuk kita nak bantukan macam mana kita nak settlekan dengan segera. Maknanya kalau kata urgent segera tu, dia datang tengok ke ataupun datang bantu bagi duit 3-4-5 ribu ke? Tolong selesaikan ke macam mana? Kalau kami ni memang kami dan daerah kita boleh bawa, sebenarnya kita ada bantuan kecemasan tunai segera kami boleh settlekan, dan kita ada kolaborasi boleh dengan tahu tak berapa banyak bawa? ini kalau boleh
Tapi ya ke? agak Tak boleh ke bagi tahu? sedikit. Bagilah tahu sikit. Maksimum RM50. kita boleh membawa adalah RM500 bagi setiap kes. Kecemasan lah. Jadi kita lah. jarang bagi RM50 bang. Okey. Di zakat Selangor jarang kita bagi RM50. Alhamdulillah. Tengok, alhamdulillah orang bayar zakat kan namanya inilah manfaatnya lah. Macam gitulah. Okey. Jadi kes-kes macam ni lah kalau kita bawa tu kita nak settlekan dengan segera sebab kita fikirkan keperluan asas sama ada makan minum, tempat tinggal, perubatan. Artinya kita park dekat SSU terlebih dahulu. Dan paling fokus utama kita adalah lebih kepada isu-isu yang melibatkan viral. Viral ni kadang-kadang bukan kita nak katakan viral ni benda yang tak baik, benda baik. Kita pun kita pencapaian ke apa saya nak guna bahasa. Boleh lah, okey lah. Kita tak mampu nak mencapai semua berapa juta orang di negeri Selangor. Tapi kita cuba dengan kuasa viral tu sampai info pada kita. Kita ada tim media kita, sampaikan SSU boleh gerak dan operasi pun boleh bantu. Katalah orang tu malam dia kena halau. Kan? Dia kena halau, lepas tu tak tahu nak duduk mana. SSU datang bagi duduk hotel ke, bagi duduk apa ke macam. Kami turun malam tu juga. Kalau tak ada tempat, biasanya kita akan dealkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Sebab kalau wanita, dia di bawah Akta Perlindungan Wanita. Kalau kanak-kanak, Akta Perlindungan Kanak-kanak tu kita kena aware benda ni. Sebab masyarakat kita dia tak tahu kadang-kadang. Ini orang kena halau ibu tunggal dengan anak. Dia kata mana zakat? Memang kita datang tapi kita kena tahu. Kalau Nabila dengan Abang Azan nak tahu, kita terikat dengan akta sebab boleh jadi sesuatu perkara pada wanita tu akan dipertanggungjawabkan atas kita. Jadi kita kena minta bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Akta Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak. Kalau kita dapat kebenaran dengan pihak polis, kita boleh tempatkan rumah perlindungan, kita tempatkan, kalau ada keluarga, alhamdulillah. Kita pernah banyak kes kita hantar ke Melaka, hantar balik ke Perak, hantar balik ke Kelantan, kita hantar balik dengan kenderaan Lembaga Zakat Selangor. Kita tak letak dekat stesen bas bang. Ya ke? Kami hantar balik sampai depan keluarga, kita letak, kita serahkan dengan secara rasmi. Kita nak keselamatan lah. Itu tugas SSU. Tu beza dengan UAD, dia terhad lah. UAD sebab dia jaga karya dia, daerah dia. Kita ni tak adalah international. Walaupun muka saya agak international. Scott Saidina Umar. Okey, zaman Umar lah. Tolong-tolong banyak. Betul. Okey, macam tu. Yang lagi thrill ada tak? Apa tadi kau cakap tadi? Apa bila cakap tadi awal tak apa? Ada gangster tunggu luar benda. Itulah Ustaz. Ada ke based on kita punya topik ni? Ada ke cerita yang menarik yang relate dengan kita punya tajuk ni sebenarnya Ustaz nak share? Kami kat SSU ni selain daripada kes saya sebut tadilah, kami ada juga uruskan kes-kes melibatkan high profile. Dan kita tak mampu, kita tak macam dapat CSI, kita tak dapat nak share sebenarnya pada masyarakat secara langsung. Tapi hari ni boleh Nabila tanya kan. Nabila banyak tak tahu? Tak tahu. Banyak tak tahu lah yang tanya tu. Tanya. Jadi kalau santai saya bolehlah cerita. Kita ada satu kisah, kita menguruskan ada seorang mu'alaf ni. Daripada pengislaman dia, bukan nama sebenar lah, kita letaklah nama sebenar. Bukan nama sebenar. Ali, bukan nama sebenar Ali. Jadi Encik Ali ni masuk Islam. Dia ni bekas kumpulan kongsi gelap lah, alhamdulillah. Hidayah sampai pada dia. Jadi dia masuk Islam dan dia tak minta bantuan masa tu. Tapi cumanya Allah uji dia terjatuh dan dia dekat L4 L5 dia tulang belakang dia tu patah dan disc dia tu memang terpenyek. Jadi dia lumpuh lah separuh. Accident lah waktu tu. Dia terjatuh. Tengah jalan jatuh macam tu. Jadi dia pakai kursi roda. Starting kursi roda tu lah dia hilang pekerjaan dia semua, dia ada kemahiran dia sudut IT. Dia pakai IT lah. Pakai IT, pakai ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Selingan lah. Jadi kita bantu dia dalam keadaan yang paling saya ingat lah. Masa tu tak ada gangster datang ke? Masa tu tak ada. Dia tak datang pun. Jadi dia duduk dengan keluarga dia. Keluarga dia, mak ayah dia belum Islam.
tapi menghormati agama Islam. Dibenarkan dia solat, diuruskan dan sebagainya. Jadi dalam tempoh beberapa lama tu, dalam 2-3 tahun lah kita bantu dia. Dia orang dia ialah orang gagah dengan bicep dia pun besar lah daripada peha saya kan. Jadi ukur dulu. Jadi masa dia dia dah macam keadaan macam tu, dia rasa dia menyusahkan orang lain. Faham? Okey. Bila dia rasa orang lain susah, dia tak nak beban ke orang lain. Sebab sebelum dia memang hidup dia dah kahwin sendiri, dah kahwin. Tapi isteri dia tak Islam, anak dia pun tak masuk Islam. Duduk sekali ya? Tak, duduk asing. Tapi isteri dia kerap tanya kita, sihat ke dia. Anak dia pun kita bawa jumpa dengan dia, tak ada masalah. Asal bini dia tak nak jaga? Dia tak Islam, dia asing dan dia okey. isu agama lah. Okey. Jadi itu tak ada masalah. Cuma kita respect dengan keluarga ni, dia saling memahami. Islam, agama lain, dia agama apa, tak ada masalah. Janji kita okey dan kita bantu. Dia keluar masuk hospital sebab dia keadaan dia macam tu kan. Jadi dia rasa orang nak hantar dia ke hospital dan sebagainya susah. Jadi akhirnya dia ambil keputusan sendiri, dia duduk dekat tepi jalan. Dia sendiri. Kita pujuk dia. Berapa lama? Dia dalam berapa minggu lah, tanpa pengetahuan kita. Dan bila aduan masuk kat kita, baru kita tahu. Aduan tu daripada siapa, Ustaz? Daripada orang awam. Orang awam, okey. Kita tanya dengan mak dia. Mak dia sebab apa? Mak dia kata susahlah dia. Dia tak nak orang cuci berak dia lagi dah. Dia rasa dia menyusahkan orang. Padahal kita tak ada masalah. Mak dia pun tak ada masalah. Memang baik sangat. Jadi bila kita ambil dia, kita pujuk, kita letakkan rumah perlindungan. Sekejap lah. Adik-beradik dia ada lah? Ada. Adik-beradik dia. Adik-beradik dia pun memang memang bagi kerjasama dengan kita. Pujuk dia, tak apalah, dia tak nak, kita letak rumah perlindungan dengan tajaan kita. Rumah perlindungan kat mana? Kita letak dekat Semenyih masa tu. Ada rumah perlindungan, ada NGO lah. Ada NGO, yang kita bayar bulan-bulan. Maknanya dia ada kelas, dia ada penjagaan sepenuhnya lah. Dan dia boleh dibawa rawatan dan sebagainya lah. Dekat Semenyih? Di Semenyih. Kita banyak NGO yang kolaborasi dengan Zakat Selangor, under JKM lah. Dia NGOI, NGO Islam lah. Dan dia menerima dana-dana di bawah Fisabilillah. Kita bagi geran tahunan. Jadi kita bantu dia semua, tak ada masalah. Ending ceritanya, ni baru nak cerita. Dia baru nak sampai, baru nak ke Mukadimah. Awak yelah, dah nak ujung. Sila. Jadi dia masuk hospital Lampang masa tu. Nak kata Hospital Lampang bukan nama sebenar tu, Hospital Lampang lah kan. Cumanya dia ni ada satu tabiat dia adalah dia suka memegang Al-Quran dan membaca setiap hari. Masa tu dia dah pandai. Dia sebelum Islam dia dah pandai baca Al-Quran sebab walaupun dia sekolah gangster dan dia berkawan dengan orang-orang Islam. Walaupun gangster. Abang tak berapa nak gangster bang. Tak, dia gangster daripada segi apa? Dia dululah ada isu-isu jenayah dan dia pernah dimasukkan dalam penjara lah. Itu ada isu-isu. Okey. Alright. Cumanya bila dia masuk Islam tu selepas dia keluar penjara. Tatu banyak ni, banyak tatu. Kita cerita sikit lah kan. Tatu banyak. Tapi dia okey, alhamdulillah. Solat dia jaga, Quran tak tinggal. Jadi masa dia dekat hospital tu, jadi kita pun tak dimaklumkan dia masuk hospital dan rupanya buah pinggang dia dah start rosak. Cumanya saya masa tu ialah saya kerap merata berjalan. Jadi bila kita dapat pemakluman daripada hospital kata ada satu jenazah mualaf, biasanya kita akan terima info ni daripada pegawai wali Islam lah di hospital. Kalau melibatkan jenazah yang tak ada isu, dia akan diuruskan di hospital dan keluarga boleh tuntut dan selesai. Kadang-kadang kita tak perlu turun pun, kita bayar. Kita bayar je lah kos-kos tu. Zakat tanggung juga ke? Kos-kos? Tanggung Zakat tanggung. Itulah tu. Ni bekas bos saya. Berapa ramai yang zakat tanggung kan. Zakat tanggung. Ada lah dalam, kalau tak silap dalam apa, kalau pengurusan jenazah kita bayar RM3,000 untuk setiap jenazah. Bukanlah jenazah tu yang dapat. Katakan nak panggil dekat kubur pula, kau bangun, aku nak bagi kau duit dulu, nak tanda tangan bang. Waris dapat lah RM3,000. Kita habis bukan dalam 1 tahun lah 1.6 juta. 1.6 duit orang juta. bayar zakat untuk yang fakir miskin. Untuk setahun tu lah 1.6 juta. Untuk setahun 1.6 juta. Tapi itu untuk 2 asnaf je. Dia ada asnaf satu lagi, Al-Warimim. Al-Warimim. Al-Warimim yang tadi jenazah. Kalau yang tadi ni dia mu'alaf.
Mu'alaf. Yang apa mu'alaf tu dia masuklah sekali, tapi mu'alaf dia tak banyak lah. Masuklah dalam 1.6 juta tu. Sambung cerita awak. Jadi itulah. Kita bantu Zakat Selangor pengurusan jenazah tu. Cuma yang bila melibatkan jenazah yang ada isu, sama ada tuntutan body dia tak boleh nak release, mungkin ada keluarga nak uruskan cara agama asal. Kita akan menggunakan khidmat daripada Majlis Agama Islam Selangor untuk membantu kita deal, negotiate dengan keluarga. Cuma yang kes ni bila mana keluarga datang, keluarga kata dia meninggal, Al-Quran yang dihadiahkan oleh pihak MAIS, cop lambang Majlis Agama Islam Selangor tu dia letak kat tepi dia. Saya kata inilah Quran dia biasa baca. Dan dia genggam dan tangan dia adalah business card Firdaus bin Muhammad Hussein. Dalam genggaman Ustaz? Dalam genggaman. Dia kata kalau dia meninggal cari ni. Dia nak orang ni yang mandikan dia, orang ni yang semayangkan dia, orang ni tunggu tepi kubur dia. Masih dia pesan lah, dia pesan. Dia dah pesan. Yalah, kita rapat sebenarnya. Walaupun kadang-kadang tu dia marah saya marah dia, biasalah. Tapi sebenarnya kami SSU lah dan juga operasi agian daerah, kami dengan asnaf penerima ni macam adik-beradik. Adik-beradik macam tu lah, bergaduh, baik balik. Keluarga kan, kadang-kadang kita marah tu bukan apa, ada punca, ada sebab sebagainya kan. Tapi tu keluarga kita. Sebab tu innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. 4 kita kat sini. Fakir, miskin, amil, mu'allaf. Kita kat sini. Adik-beradik mudah cakap macam tu kan. Tapi saya segan lah cakap depan ni kan. Orang hebat. Tak ada. Ini slot dia. Dia bukan saya. Dia. Okey. Bila dah dapat tu, itulah punca hospital call saya. Dia kata, Ustaz, orang ni dah meninggal. Ustaz datang. Malam tu juga saya datang. Kita masuk. Pukul berapa? Pukul 11 lebih masa tu. 11 lebih malam lah. Hospital Ampang. Forensik Hospital Ampang. Kita masuk dalam. Okay. Dalam tu ada abang dia. Abang dia ada. Abang dia kata boleh kita release body, kita boleh uruskan dengan cara Islam, tak ada masalah. Senanglah, mudah-mudah. Panggil mak dia, bapak dia datang, adik-adik semua datang, setuju kita uruskan cara Islam. Tiba-tiba agak kecoh kat luar. Allah, kenapa tu pula? Saya pun kenapa ni? Saya keluar lah. Bila keluar, masa tu apa? Saya ada dengan seorang lagi sahabat saya, Ustaz Nasir. Jadi kita pergi tu, ramai kat luar ni rupanya. Bila saya keluar tu, saya dikerumuni oleh yang ramai. Alhamdulillah lah. Saya ni sedikit sama dengan mereka. Tak ada beza lah. Cumanya bila dia bercakap, saya kata minta maaf. Saya tak boleh berbahasa Tamil. Tapi faham lah, Ustaz faham lah. Saya tak faham. Cakaplah Merah 6 Pak Syah itu Tamil juga. Merah 6 Firdaus. Bagus. Dia kata ini bukan Hindustan bang. Ini Tamil. Jadi bila kita cuba terangkan, kita kata sekarang dia dah Islam. Keluarga bagi kebenaran pada kita untuk kita uruskan cara Islam. Dia kata tak, ini kita punya ketua dulu. Bagi kebenaran pada kami untuk kita nak uruskan cara kami. Saya kata tak boleh. Dia dah Islam. Kami hormat. Jadi datanglah yang macam besar sikit. Dia kata, Ustaz, apa yang boleh kami buat untuk kami hormat dia? Saya kata macam ni lah. Nak letak bunga, letaklah. Tapi jangan bakar apa-apa, jangan buat sebarang upacara. Okey, kami ikut. Dia ikutlah. Ramai lah. Ramai. Abang bayangkanlah, cuba bayangkanlah. Cuma kita tak adalah pakai tie dengan kot kan macam tu kan. Macam dalam filem tak ada. Ngeri aku rasa nak salam ni Tuan Maha Guru. Jadi masa-masa tu kita tak boleh nak release body malam tu sebab kita nak tunggu pengurusannya pagi. Pagi esok pukul 8 pagi dah ada yang call saya. Ustaz kat mana? Kami dah ramai dah tunggu ni. Saya kata sudah, semalam dah selesai. Hari ni pula pagi ni. Saya sampai-sampai siap dijagakan parking. Bayangkanlah memang dijaga parking, kita masuk, kita selesaikan, saya yang mandikan. Mandikan dia minta untuk beberapa orang kanan dia lah, mungkin kot orang kanan dia. Nak duduk sama mandikan. Saya kata ikutlah mandikan. Dah selesai, saya kata nak letak bunga, letaklah bunga. Dia letaklah kalung bunga dia apa, bunga mala, bunga malai, saya pun tak tahulah nama nama dia tu kan. Jadi dia dah letak kalungkan bunga tu semua. Kita kata bagi laluan pula pada kami sebab kita nak solatkan jenazah. Ini saya sedikit, bila saya ingat macam terusik jugalah.
Masa nak solatkan jenazah ni saya teringatkan dia kata ustaz yang jumpa saya masa saya susah. Saya mati ustaz tolong saya nanti. Saya kata betul, Allah makbulkan doa dia. Ya. Allah baiknya. Jadi rupanya tolong dia tu nak tolong solatkan dia. Jadi saya imamkan solat tu, cumanya minta permintaan kedua pula dan minta untuk upacara. Permintaan kedua, ustaz, kami nak ikut sembahyang. Saya dah pandang dah nak sembahyang macam mana ni. Saya kata kami sembahyang cari Islam. Tak apa ustaz, kami ikut ustaz. Saya kata, abang, saya ni macam kutu gangster bang. Itulah kan. Jadi saya pun tak apalah. Masa tu kita kata tak ada masalah, ikut belakang. Saya ada sahabat. Lepas tu dengan ada beberapa lah kita tengah hospital. Jadi dia nak duduk kat belakang. Saya kata berdiri. Satu, jangan rukuk, jangan sujud. Dia kata bukan sembahyang turun ke ustaz? Tak, ini sembahyang berdiri, tak ada turun. Kalau turun dia bangun. Kita gurau je lah kan dalam tu kan. Kita tak nak serius sangat sebab dalam hati ni macam apalah nak buat lagi ni kan. Jadi sebab kita nak negotiate dalam keadaan ni memang sebaik mungkin kita nak supaya nampak satu Islam tu agama yang penuh dengan toleransi lah antara kita kan. Jadi tanpa kita guna tak boleh ni tak boleh tu, selagi mana boleh kita jalan. Jadi kita solat. Habis solat kita dah doa, aminnya punya ramai. Ni saya ingat. Saya kata mudah-mudahan Allah bagilah walaupun seorang kedua ke bagi hidayah lah, bagi petunjuk lah antara yang ramai. Kita bawa, selesai kita hantar ke kubur, saya dah call kubur, sekian-sekian jenazahnya daripada mana dan ada escort yang ramai. Kereta SSU tu dia escort. Penuh dengan meriah lah meriah. Siapa boleh tahu kan keadaan pakai dia. gendang, naik motor semua gendang tak ada. Tak ada. Kalau gendang saya menari. Boleh curi. Lain jadi kan. Tapi tak adalah sampai gendang. Kita dah maklumkan sebarang alat muzik tak dibenarkan, sebarang pembakaran apa-apa peralatan tak adalah. Jadi dia terima dan dia kata boleh tak kita masuk kubur. Saya kata sila masuk kubur. Kita tak masalah. Kubur open masuk. Dia kata boleh tak nanti dia nak kalungkan bunga. Saya kata kalungkan dekat atas nisan. Jangan dekat jenazah. Jenazah masuk clear dia dengan dengan kain kafan dia saja kita benarkan. Jadi masuk semua, selesai semua, mak dia yang kalungkan bunga tu. Alhamdulillah selesai semua, salam semua. Cumanya bila dah selesai tu saya maklumkan semua balik dengan cara yang baik lah. Saya kata kita orang Islam, kita hormat dengan yang bukan Islam. Jadi kita sama-sama kita dah selesaikan urusan dia. Ni antara dia dengan Allah. Lain kita doakanlah moga Allah ampuni dosanya, rahmati rohnya kan. Dan ni memang dah kembali pada fitrah kan. Jadi dah selesai semua tu, semua ni balik. Masing-masing pakat ambil nombor telefon saya. Saya kata lepas ni kalau orang cari pasangan saya, belakang banyak ni, gurau je. Penjaga orang cari saya, jenuh orang. Jadi dah habis tu, bunga yang dikalungkan kat nisan tu, dah selesai baru kita ambil. Kita ambil. Mak dia ada lagi lah. Kita kata makcik, kita minta izin ambil bunga ni sebab bunga ni tak boleh tinggal lah. Orang yang jaga kubur pun diam. Faham. Dekat Ampang rasanya kubur ni memang biasa terima pengurusan jenazah mu'alaf. Pengurusan jenazah memang kebanyakan kubur-kubur yang pengurusan kubur lah. Dia faham. Dan kita pun ni pun sesi untuk kita sampaikan lah pada masyarakat kita bila situasi macam ni jangan terus kita judge macam-macam. Kami di pihak Lembaga Zakat Selangor, Majlis Agama Islam Selangor dan Majlis Agama Islam Negeri, kita ni punyalah dari tempoh awal nak pengurusan jenazah ni sebenarnya kita dah berbagai cara nak uruskan dengan baik supaya jenazah tu selesai. Jadi orang awam kadang-kadang mungkin tak nampak apalah macam apa je ni, minta tolong. Sebab ada situasi yang kita perlu sedikit toleransi. Selagi mana tidak melanggar hukum syarak lah. Setuju. Itulah maknanya macam duit zakat ni kan besar tu pasal kata kenapa kena bayar zakat dengan dekat institusi zakat. Inilah yang dia punya natijah, dia punya kebaikan dia. Maknanya dalam zakat ni macam-macam dah boleh bantu. Ini dia sebab mentaliti orang, dia tahu bantu untuk yang hidup je. Walhal zakat ni sampailah kau mati. Mati tu memang kena bantu. Pasal
bila kadang orang pun cakap, dia kata, alah mati lantak lah, biar aja aku mati sendiri. Kot kalau dah haus mati kan, siapa nak tolong? Guling mandi. Guling masuk kubur. Senang hidup. Kau dah nak kapan sendiri ke? Tu yang benda-benda macam ni memang kita nak kena buka minda orang supaya orang boleh berfikir. Maknanya peranan zakat tu bukan kecil besar tapi dia besar. Tu lah. Kalau yang nampak ni best lah cerita tu. Kadang-kadang orang ingat kenapa tak share semua benda ya. Tapi itulah bila dah meninggal kan, aib dan sebagainya lah. Tapi bunga tu mahal bang. Ya. Bunga tu mahal. Saya tanya dengan keluarganya. Berapa? Bunga betul tu. Ya. Saya ambil saya kalung. Wangi. Mak dia marah, ini bunga orang mati. Jangan kalung kan. Saya juga orang. Tapi bunga memang mahal. Dia rupanya memang dia akan kalungkan, dia akan masuk dalam sekali keran lah, dia kali sekali ikut lah. adat dia orang lah. Oh ya ke? Mahal. Saya dalam 200-300 kot harga tu kan. Tapi jangan buat ya, Bella hari birthday ke apa ke beli bunga tak nak beli. Macam tu lah, bunga tu di kalungnya. Yang kita Valentine Day lah, bagilah. Cari-cari lah benda yang pedas. Macam tu lah tu antara yang. Jadi SSU ni kalau pengurusan jenazah yang melibatkan ada isu yang kita perlu berbincang, biasanya kita akan turun dan kita akan bersama dengan pihak Majlis Agama Islam Selangor lah. Jadi pegawai MAIS biasanya dia melibatkan kes yang tak nak nego langsung. Dia nak ambil juga body tu. Biasanya kita akan cuba sehabisnya mungkin. Dan yang kalau last pilihan lah, kita boleh dengan bantuan PDRM lah. Dos. Kalau macam okey, yang tadi tu mu'alaf, right? Mu'alaf, fakir, miskin. Okey, clear. Ni jenis yang jenazah tanpa waris tu. Jenazah tanpa waris ni bukan mu'alaf. Dia contoh dia macam dalam kita. Okey. Kita kalau dekat forensik tu ada kategori jenazah warga negara Islam, tapi tidak ada waris. Okey. Dan juga jenazah yang tidak diketahui, unknown body dipanggil. Maksud agama dia sebenarnya tak tahu lah ni. Agama tak tahu, bangsa, negara tak tahu. Ni ada isu lah. Ni isu. Cumanya kalau kita biasa dengan pihak forensik, kita akan masuk dekat peti ais. Abang pernah lah masuk sekali. Ngeri lah. Kalau ni boleh bawa lah. Bila pernah masuk tak? Ambil feel muka cantik-cantik macam ni kan. Mana cemas jalan putih, saya kejap lagi nampak takut. jenazah. Ya Allah, kita pusing-pusing kita pula. Tapi saya pernah pengalaman masuk dekat forensik dan zakat cuba nak bantu. Abang pernah tengok macam mana dia buat postmortem. Dia belah tu. Allah, rasa macam nak tumbang pun ada. Tapi bila cakap, ini adalah pengalaman yang berharga. Dan untuk makluman lah, sedikit info. Duit zakat ni, kalau kita nak agihkan, macam contoh, ada pihak hospital, dia kita cuba nak menyumbang, nak gunakan duit zakat untuk nak buat katil, baik pulih rumah mayat lah. Bilik forensik. Tapi bila kita masuk sampai dekat bahagian syariah, tidak diluruskan. Sebab bila mana kalau jenazah yang melibatkan ada yang belum Islam atau non-Muslim, maka duit zakat tidak boleh dihalakan ke situ. Duit zakat hanya digunakan untuk yang Islam sahaja. Itu yang agak kritikal. Dan saya pun boleh menyerulah, Kod Bella ada orang kan kata, saya nak bantulah, mana saya nak bantu, saya boleh cadangkanlah, bantulah bahagian forensik hospital. Bagi cantik sikit lah. Bagi Allah, ngeri. Kadang-kadang orang senang je, dah matilah babe. Kan? Walhal yang mati tu kau nak kena uruskan. Kau bukan buat tolol. Bukan dia boleh urus sendiri kan. Macam tu lah. Namanya dulu rumah mayat. Orang takut. Seram nama forensik. Itu belum tanya lagi ada ke benda datang. Itulah tu. Itu cerita lain dah. Jadi kalau mayat yang macam ni, kategorinya warga negara, tidak ada waris, setelah pihak hospital forensik lah cari waris dengan bantuan PDRM dan JPN, biasanya tamprin lah. Tamprin cari keluarga dia lah. Jadi kalau ada keluarga, selesai. Cuma bila tak ada keluarga ni, dia akan referkan untuk kebenaran, kita menguruskan. Kalau dia kategori yang tak ada apa-apa isu, diuruskan, zakat Selangor bayar. Ini yang masuk yang tadi ni. Itu yang abang ingat, kalau kita urus pengurusan jenazah tanpa waris, sebab abang pernah lah dulu sokong luluskan tu maksimum 1,800. 1,800. Seronok mandikan jenazah. Cuma dia ada sikit kelulusan khas kalau melibatkan jenazah kritikal.
Kritikal tu jenazah pun ada kritikal. Contohnya terbakar. Jenazah yang ada penyakit berjangkit, dia kena kos dia tinggi nak pakai kan. Kami pernah uruskan jenazah ni, dia rupanya dah 3 bulan. 3 bulan. Jadi tak ada waris semua. Dan dia minta, cuma dia TB, meninggalnya kerana TB dan kita kena pakai PPE lah. PPE, kita bersama dengan pengurusan jenazah, kita mandikan 3 bulan. Standardnya akan berlaku sedikit lah. Kulitnya akan mengelupas, matanya akan pecah. Macam itulah. Jadi agak sayu untuk kita uruskan dengan sebaik mungkin. Faham. Itu kerja hospital, pengurusan jenazah di hospital. Dan kita zakat Selangor. Sebab kita nak bayar. Kita nak bayar ni. Jadi kita kena sahkan dan sebagainya lah. Itu mungkin ada masyarakat kita mungkin sedikit lah yang dapat info ni. Betul. Ramai. Bukannya sikit, ramai. Ramai tak tahu. Duit zakat digunakan untuk tu. Orang tak tahu, orang yang daripada kecil lahir, bayi pramatang, lahir, paru-paru tak ready untuk ambil oksigen sebab dia duduk dalam incubator. Incubator kan. Incubator. Jadi kalau tu dia kena ambil suntikan. Suntikan tu 20,000 25,000 zakat Selangor bayar. Suntikan untuk matang berparu tu Matang, pramatang, bayi pramatang. Itu bawah asnaf apa tu? Asnaf Gharimin. Gharimin perubatan. Maknanya lahir zakat Selangor boleh bantu, meninggal pun hidup zakat Selangor ada, meninggal. Itu yang hadis Nabi SAW sebut, tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala ila fuqaraihim. Diambil daripada orang yang kaya, dia agihkan kembali pada orang yang fakir. Fakir miskin luas lah orang berkaitan dengan sedekah ni kan. Jadi tu yang tadi Abang Azan sebut, orang Islam kita bantu. Sebab tu kalau melibatkan penggunaan yang lain tu agak tapi kita ada channel juga tu. Kita ada channel mu'alaf dan sebagainya lah. Maknanya zakat Selangor ni kita selagi boleh bantu, kita cuba bantu. Walaupun bidang kuasa kita agak sedikit. Ya, betul. Kita ni banyak bantu benda-benda bentuk yang melibatkan RM lah, senang. Kalau macam contoh dia datang jumpa kita kan, saya ni sakit apa? Darah tinggi, kecil manis. Ada pergi hospital tak? Apa tu, kenapa ya? Saya nak mohon bantuan apa ya? Jadi kalau dengan zakat Selangor ni dia melibatkan yang RM. Kos-kos yang ada ringgit-ringgit tu kita bantu. Bukanlah kata nak bantu total, kita ringankan beban. Soal kehidupan, keperluan untuk dihidup, kita ringankan. Pengurusan jenazah, menarik cerita tu, gangster. Kan? Bella boleh tanya soalan ni. Saya simpan lama. Hari ni saya cerita lah. Saya cerita, teringat balik kan. Terngiang-ngiang lagi saya. Tapi saya tak teringin lah jadi gangster Bella. Takut saya. Tengok pun takut macam tu pula gangster. Yelah, tak ada sebab macam itu pengurusan jenazahan. Saya tak tahu pula yang saya ajar, yang abang ajar Quran ni bekas gangster. Okey. Kan? Ini kira macam kerja dekat zakat lah. Okey. Jadi bila orang tu dia azan dekat satu surau ni, dia azan. Lepas tu dia tengok belakang. Tengok kiri, kanan. Tak ada orang yang boleh jadi imam tau. Okey. Abang ni dah lah botak, pakai t-shirt, pakai seluar jean. Duduk diam je. Lepas tu dia tengok kiri kanan. Lepas tu muka macam gangster sikit lah. Kan relate dengan gangster tu kan. Bang, boleh jadi imam? Saya tengok kiri kanan. Boleh lah. Abang menjadi imam maghrib. Jadi imam maghrib. Habis solat tu. Dah wirid semua kan. Lepas tu dia pun salam. Bang, nak minta tolong boleh? Dalam hati kan. Minta tolong, alamak ni mesti nak minta duit. Kan rupanya. Bang, abang ajar saya mengaji boleh? Tak kenal, tak tahu, tiba-tiba cakap macam tu. Itu boleh? Okey bang, minggu depan okey. Okey, dipendekkan cerita, abang pergi ajar dia. Ajar. Ajarlah dia apa mengaji. Sampai satu tahap tu, dia duduk dekat ni tau, kabin. Okay. Abang sewa sini ke? Tak. Polis bagi. Apa? Polis bagi. Abang kerja apa?
kerja kedai makan kita kan. Lepas tu hujung-hujung ustaz sebenarnya abang dulu gangster. Dia tunjuk sok khabar. Dia tunjuk sok khabar, abang dah masuk penjara semua, tapi abang nak apa berubah, dia kata kan. Dah umur macam ni. Tapi dia gangster tu ada lagi. Bila sampai makan pergi kedai dengan dia, dia macam tu. Macam gitu. Ni macam biasa. Lepas tu cakap, orang semua tengok ni, alamak. Orang datang jumpa dia cium tangan. Salam. Aku tak sebut nama kan. Salam. Cakap, bang, ni semua kenal abang. Tak apa ustaz. Ni ustaz aku. Wah, dia cakap, ni ustaz aku. Sudah aku cakap, aku kawan dengan gangster ke ni. Lepas tu kata, ya ustaz, abang gangster. Makan free. Dia jaga kedai tu. Sampai dia tolong orang. Tapi itulah, bila gangster ni dia tak boleh melantun. Dia istilah melantun ni macam sikit je. Jangan usik. Yes. Dia cuit sikit habis lah. Lepas tu cakap, bang nak minta tolong. Minta tolong tu cakap, ustaz nak ada kat mana? Ustaz bagi tahu je, dia kata. Sampai tak macam ni, maknanya Allah tu dia bagi hidayah pada orang tu macam-macam cara. Jadi dia kata, ustaz ajar abang mengaji, dia kata. Abang rasa macam tak tahulah ustaz, abang nak balas apa kata, tapi ni yang abang ada. Lepas tu cakap, bang, masa abang jadi gangster tu kaya macam mana? Tak kaya sangat lah ustaz. Rantai emas je dekat leher 70,000. Dia kata, tapi itulah abang dah berubah, dia jadi Bilal. Kena bayar zakat tu bang? Rantai emas. Rantai emas, itulah cakap kat dia, bang, masa tu abang kena bayar zakat. Mana abang tahu ustaz? Dia kata. Jadi bila benda macam tu, macam dengan dia punya susah tu, dia layak untuk nak dapat zakat. Faham? Tapi dia kata tak nak ustaz, dia kata sebab pada abang ini apa-apa kefarah dia kata macam tu. Bukan, ini bukanlah kata bang, bukanlah kata balasan, tapi Allah bagi kita ujian. Ujian abang dekat sini dan Allah datangkan saya untuk bantu abang. Betul. Dia kata, dia pun cakap, dia selalu cakap dekat orang, kau tahu aku ada pegawai zakat, tolong aku tahu. Dia kata, bukanlah bantu maknanya duit, tapi kita bantu bagi dia ilmu macam tu. Itu yang bila kadang orang tak nampak kan, sumber hidayah tu dia sampai, pengislaman, zakat, lepas tu kehidupan. Betul. Saya dapat hidayah, isteri saya nama Hidayah. Alamak. Selingannya. Yalah aku duduk-duduk fikir, rupanya nama Hidayah. Baik. Menarik sangat nama Hidayah tu. Apa kata Okey, Ustaz, dalam sepanjang Ustaz SSU ni kan, kes apa yang Ustaz tak boleh lupa lah dalam sepanjang banyak-banyak kes kan? Kes apa yang Ustaz rasa macam sampai sekarang lah tak boleh lupa? Saya ni yalah banyak sangat. 13 tahun, 6 tahun di SSU. Kami ada 5 orang tim. Saya, Ustaz Ali Ahmad, Ustaz Afiq, Ustaz Sabi, Ustaz Syafiq. Confirm handsome 5 orang ni. Jangan bayangkan. Jangan bayang. Tapi 5 orang ni semua ada cerita menarik. Okey. Paling yang terpaling lah. Yang terpaling pun banyak nak cerita satu persatu. Kita boleh buat 30 episod ni. Podcast 30 episod cerita je. Cuma yang terpaling kalau kita nak ingatkan betapa kita ada bantu satu bantuan lah kan. Orang ni kita ada uruskan satu perubatan. Kita ambil dia ni bersalin. Masa bersalin, air ketuban tu tak pecah ke bawah. Dia pecah ke atas. Jadi dia masuk dekat paru-paru dan dia kacau sistem jantung. Dan babynya dilahirkan dengan secara caesar lah. Masa tu nak normal, tapi disebabkan pecah air ketuban tu, caesar lah. Jadi suami dia international. Bukan warga negara Malaysia. Tu orang Malaysia lah. Wanita tu Malaysia. Dia orang Malaysia. Jadi bila dia dah lahirkan anak dia ni, dia disahkan mati otak. Ini bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa perubatan. Siapa maknya ke? Yang mak ni lah. Yang wanita yang bersalin ni. Mati otak dan dia disahkan untuk dijaga rapi sepenuhnya, maximum oksigen, intubate lah. Dan dia dijangka untuk hidup dalam beberapa minggu saja. Allah. Tu tak ada masalah kita. Benda tu isu perubatan lah. Anak ni sihat, lahir dengan sihatnya, tanpa menyusu pada ibunya. Tanpa pernah dia tengok. Cumanya bila diminta hospital kata bawa balik. Bawa balik ni kita faham lah, bila dah bawa balik uruskan di rumah,
dekat surat discharge note tu memang boleh disahkan meninggal, maklum je dekat polis. Tak perlu bawa hospital lagi dah. Itulah dia punya declaration kat situ lah. Alhamdulillah, ini dah masuk tahun yang ketiga. Tahun ketiga saya bagi tahu, ketika tu kita datang, dia kata isteri dia ni disahkan mati otak. Dia kata saya tak akan percaya selagi mana isteri saya belum mati. Kekuatan suami dia lah, walaupun kita nampak macam dia tak boleh terima. Tapi dia kata isteri dia boleh bangun. Dia kata saya minta bantuan zakat untuk pampers susu dengan oksigen saja. Lain saya boleh hidup, dia kata. Anak dia ada 7 orang, anak ke-7 tu yang lahir tu. Anaknya tahfiz bang semua. Saya kata dengan anak-anak ni semua, tolong mak ni dengan Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Memang dia baca. 3 tahun, bulan lepas kita dapat info, dia WhatsApp saya, Ustaz, boleh tak saya nak mohon kerusi roda? Saya tanya pasal apa nak mohon kerusi roda ni? Sebab dia terlantar. Isteri saya dah duduk. Allahu Akbar. Subhanallah. Nanti kalau kita ada masa kita pergi buat lah, kita pergi buat. Kita bantu dia, maknanya daripada dia lahir tu sampailah sekarang 3 tahun. 3 tahun. Jadi kerja apa suami dia? Suami dia kontraktor macam bersih longkang apa tu. Dia suami isteri ni. Jadi bila isteri ni dah ni, dia bukan warga negara, dia agak sukar dapatkan kerja lah. Tapi dia kata dia buat kerja. Makan minum jangan risau. Soal anak sekolah jangan risau. Dia kata dia minta pampers, susu dengan oksigen. Sekarang ni isteri dia tak pakai oksigen. Isteri dia minum susu guna tiup dengan masih menggunakan pampers. Tapi boleh duduk dan boleh respon dengan kelipan mata. Kejap. Tadi Daus kata husband international, wife pun foreigner. Wife dia warga negara. Warga negara. Okeylah, maknanya wife dia jadi ketua keluarga lah. Ketua keluarga yang suami tu lah. Jadi kita bantu tu, maknanya susu kita bantu dengan sebulan saya rasa dekat 2,000 lebih kos dia. Sebulan. Tu tak masuk terapi, dia buat sendiri, dia tanggung sendiri. Dia kata tak masalah, dia minta tu 3 benda. Manfaat zakat lah. Berapa ramai ni, saya bagi tahulah. Saya bila tengok, saya katakan berapa ramai pembayar zakat yang mengalir pahala dekat dia ni, dekat pembayar zakat ni lah. Orang ni yang disahkan mati otak, baring, duduk. Subhanallah. Siapa nak boleh nafikan kuasa Allah? Sebab harta tu harta bersih, bukan harta haram. Betapa barakahnya zakat. Maknanya orang yang penerima mustahik tadi terima bantuan dapat manfaat. Yang muzaki pembayar zakat dapat manfaat. Pusing-pusing win-win situation lah. Punya Allah ni bagi supayanya zakat kasih sayang tau. Pembayar, penerima, kita tengah-tengah. Zakat Selangor. Kita nak combine kan, itulah. Sekarang ni kita ada ruang macam ni lah. Dulu tak ada isu kita nak share kan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita boleh kongsikan masyarakat. Dia tu pasal kadang-kadang kena macam, kenapa macam abang tak berapa nak setuju dia agih sendiri kan. Contoh tadi Daus dah cakap 2,000 sebulan. Kalau katalah orang tu dia ada kena zakat 1,000 kan, boleh kata saya nak bayar zakat ni, saya nak bayar sendirilah. Macam mana nak agih sendiri? Dia harus tu bagi pada 3 golongan. Pertama mesti ada golongan fakir, kedua kena ada golongan miskin, ketiga salah satu golongan selain daripada tu. Cuma berbalik daripada apa yang Daus cakap tadi tu, 2,000 sebulan, 2,000 kali 12, 24,000. Kalau orang tu dia ada 1,000, dia nak bayar zakat macam tu je, yang ini siapa nak bantu? Siapa nak cukupkan lagi keperluan tu? Itu kan kita baru orang yang bayar zakat baru ada 400,000 orang. Kita pun alhamdulillah lah, kita kutip tahun lepas 1 bilion. Daripada beberapa juta rakyat negeri Selangor. Orang pun kata banyak kau kutip kan semua. Cuma maknanya kita nak bagi bantuan pada orang ni. Bayangkanlah yang kes yang pengurusan jenazah tu saja 1.6 juta untuk fakir miskin. Yang tanpa waris 166,000. Betul. Kalau tak macam mana pula lah yang nak pergi uruskan yang tanpa waris ni. Lupalah Daus. Tak tahulah kalau Daus tahu. Kalau lah kata macam contoh unknown body tadi kan. Kita tak tahu dia ni agama apa. Macam mana ujung tu dia nak tanam lah. Kalau unknown body ni, kita ambil kalau didisahkan warga negara,
pihak JAKIM ataupun Jabatan Agama Islam Negeri lah Selangor. Kita sahkan dengan pakai body dia. Kalau lelaki check lah, perempuan check. Kalau lelaki sama ada berkhitan ataupun tidak ada sebarang tatu, teruskan cari Islam. Kita letak macam tu lah. Kebenaran daripada fatwa lah. Tapi kalau ada sebarang tanda yang melibatkan agama lain ke apa ke, kita akan serahkan pengurusan agama tu. Tapi kalau melibatkan unknown body, tidak diketahui negara ni, negara. kita pernah uruskan unknown body wanita, thumbprint tak ada, tak wujud, tapi dia ada IC. Hanya ada isu sedikit lah. Cumanya IC ni adalah IC palsu. Kita masa tu dengan pihak JPN, dengan pihak polis, dengan Jabatan Agama Islam Selangor, dengan pihak MAIS, kita datang, kita nak decide nak cuma suami dia seorang yang beragama Buddha lah. Dia kata isteri dia ni semayang kat rumah. Saya kata asal daripada mana? Dia kata asalnya daripada Indonesia. Saya kata sekarang ni nak buat macam mana ni? Dia kata Ustaz ambil uruskan cari Islam. Isteri saya Islam. Saya kata kita tak ada ni. Jadi ada tim yang tadi sahkan bodinya, pihak wanita lah sahkan. Disahkan bodi tu tak ada sebarang tanda-tanda bukan Islam lah. Jadi decide kat situ kita kebumikan cari Islam. Alhamdulillah. Bila kita dah duduk kan, saya 13 tahun duduk dengan zakat Selangor ni, saya fikir rupanya zakat ni dululah zaman saya sekolah labangan. Fikir zakat ni mohon bantuan, kutip, itu je lah kerja zakat. Dulu masa tu saya tak kenal lagi lah. Rupanya bila dah kerja ni baru tahu rupanya kita menguruskan kehidupan manusia, kematian manusia, kelangsungan hidup manusia. Kita uruskan. Itu yang kadang-kadang bila orang tak tahu dia tanya. Kadang-kadang kalau boleh tu orang jangan judge dululah. Ni sekadar pesanan kan pada yang dekat luar sana. Kita tengok, tanya dulu elok. Susah ke kalau nak tanya elok? Ini asal masuk, itulah. Zakat tak bantu. Ni tak bantu. Ni tak bantu. Muka cantik-cantik. Muka terkerja pemalas. Contoh. Sebab dia cantik. Tiba lah. Kan kita keluar topik sikit lah. Kan macam tadi kita cerita pasal jenazah kan. Kan sekarang macam banyak kes gelandangan ke Ustaz kita nampak. Kan macam gelandangan. Ada isu macam zakat tak bantu ke? Kenapa ni? So ada tak tim SSU terlibat dengan ada ke? Gelandangan ni kalau sebut gelandangan, dia kategori mana sebenarnya Ustaz? Gelang dan tangan. Gelandangan sebenarnya isu gelandangan dari sudut bahasa lah. Dia jadi macam bagus juga kau ni. Profesor. Yeah. Gelandangan sebenarnya adalah orang yang hidupnya tidak ada rumah, berpindah-pindah, tapi ada pekerjaan. Kaum nomad kan ni? Kaum nomad. Macam saya, tak balik rumah, on call, tidur dekat surau office. Gelandangan lah Firdaus. Contoh. Itu kalau ikut itulah. Bolehlah mohon bantuan macam tu. Banyak cantik muka kau. Jadi itu. Cumanya bila klausa yang kita gunakan undang-undang adalah klausa orang papa. Orang papa. Orang papa ni adalah orang yang tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat tinggal dan mendatangkan ganggu gugat terhadap publik. Itu. Maknanya dia berpeleseran dan minta sedekah sebagainya, itu di bawah akta orang papa, itu diuruskan. Alhamdulillah kita di Zakat Selangor kita dah bangunkan satu prosedur. Cumanya kita belum lagi peringkat kelulusan lah, tapi kita dah bangunkan prosedur pengurusan orang papa atas dasar isu gelandangan. Sebenarnya bukan bidang kuasa kita. Kita ni tak boleh touch, tak boleh bawa, tak boleh ambil, tak boleh memaksa. Contoh, Bella dijumpa, Bella pula panggil Bella, boleh lah. dekat mana-mana buka pintu bank nak ambil duit, tiba-tiba nampak ada warga emas. Dia kata dia tak ada rumah dan sebagainya. Call SSU. SSU boleh turun. Tapi SSU tak boleh touch. Sebab apa-apa berlaku kita akan dipertanggungjawabkan. Contoh, dia meninggal dalam kenderaan kita, ataupun dia mengganas dalam kenderaan kita bagi pesakit mental, ataupun dia ada penyakit berjangkit dah kita. Jadi semua isu ni kita punya pihak keselamatan pekerja memandang keutamaan lah keselamatan kita dan orang awam.
Yalah, tiba-tiba dia keluar pistol, dia tembak. Bahaya. Jadi SSU berfungsi, kita terima aduan. Mana-mana masuk dalam media, dalam call center kita pada orang awam pun kita akan turun, kita sahkan. Kalau melibatkan wanita, melibatkan kanak-kanak, warga emas, kita akan minta bantuan polis peronda untuk ambil dan bawa ke balai polis untuk kita dapatkan kebenaran JKM. Kalau sakit, kita akan panggil ambulans. Tapi kalau orang ni sihat, mungkin dalam kereta, dia tak ada rumah, ada masalah keluarga banyak. Dia bergelandangan sebab masalah keluarga dan sebagainya lah. Jadi kalau kategori yang boleh diuruskan, mudah bagi kami. Kita carikan rumah, kita letakkan, kita bantu. Selesai. Walaupun dia seorang-seorang? Walaupun dia seorang-seorang. Mungkin ada bilik sesuai. Ataupun mungkin dia kata dia nak balik. Kita jadi juru antara. Dengan keluarga sebab bergaduh dengan keluarga. Kita lah tukang pujuk, balik. Sampai tahap tu. Banyak Daus, paling lama Daus bukan dah handle case lah. Handle case lah. Selepas office hour, maksimum sampai pukul berapa Daus pernah duduk dekat kes-kes siasatan macam ni lah, gelandangan ke? Paling lama 3-4 pagi. 3-4 pagi. 3-4 pagi lah. On call lah untuk kita Scott Selina Umar lah. Alhamdulillah 3-4 pagi. Besok kes lain tu lain. Sebab kami punya KPI adalah 12 jam, 24 jam, 36 jam. Ingatkan zakat ni KPI ni berbeza sedikit dengan daerah lah. Tapi kami memang sentiasa bersama dengan operasi daerah. Sebab operasi daerah dia punya staff dia adalah dia ada eksekutif operasi daerah menjaga karya. Dia ada penolong amil karya yang membantu kita paling dekat dengan masyarakat. Itu yang kita saling melengkapi lah. Penolong amil Korea ni pegawai zakat ke? Tak. Dia jawatan kuasa masjid yang dilantik dengan kebenaran Majlis Agama Islam Selangor lah. Jadi dia membantu kita sampaikan info dari sudut bantuan dan sebagainya. Maknanya kalau kita susah, kita tak payah defer lah dekat pejabat zakat. Tak payah datang jauh-jauh bang. Masjid dekat. Pergi masjid berdekatan, jumpa penolong amil karya. Boleh urus. Sekarang ni capaian paling mudah. Tu bila dia kata saya tak tahu nak mohon bantuan, saya tak pernah mohon bantuan, agak sukar lah bila kita macam tak campur orang ke ni. Betul. Kita ada 2,000 lebih penolong amil karya seluruh Selangor. Ramai. Jadi tak ada isu rasanya. Jadi kalau ada gelandangan, jumpa, sebenarnya bukan keutamaan pada kita. Maksud saya bukan keutamaan apa tahu. Bukan bidang kuasa kita. Dan bukan kita boleh touch pun. Tapi atas dasar kita turun, memang kena turun. Kadang-kadang bukan warga negara pun. Dan tu kalau macam tu kita biar aja. Tak boleh sentuh. Bukan warga kena kontak negara, lah orang yang sepatutnya lah. Sama ada polis ataupun immigration, itu saja. JKM pun tak boleh sentuh, bukan warga negara. Isu lah kita libat ni. Mungkin orang awam kat luar sana tak tahu isu ni kan. Nampak kita memang kesian. Paling kesian bila dia bawa anak. Kita kat Malaysia ni jangan sentuh perempuan, kanak-kanak. Jangan sentuh. Lelaki tak masalah. Dia biarkan je lah. Abang pernah dengar Kementerian Lelaki? Tak pernah. Kau agak-agak lah kau ni. Contoh. Awak duduk fikir ni ada ke Kementerian Lelaki ni? Kementerian Wanita dan Kanak-kanak. Jadi memang kita kena tengok yang tu lah. Sebab tu kalau yang datang kat kita isu-isu ibu tunggal, anak-anak dengan anak-anak ni memang itu keutamaan lah. Tapi cuma bila dia berada di luar kawasan publik, kita tak boleh sentuh, tak boleh bawa. Kecuali dengan kebenaran pihak polis ataupun dengan pihak JKM lah. JKM ada kuasa. Bidang kuasa JKM tu dia boleh bawa lah. Maknanya kalau gelandangan ni, kita Zakat Selangor kita ada bantu. Cuma kita tengok kepada situasi lah. Maknanya bukan semestinya kita pergi tu kita terus bantu. Tak, kita tengok dulu, lepas tu barulah kita bantu lain. Bukan semestinya duit. Bantuan zakat ni bukan semestinya duit. Kadang-kadang yang tu kita sampai ke bantuan otak. Bukan kita bagi otak. Kita bantuan fikirkan macam mana kita nak salurkan info ni kepada pihak-pihak lain. Contoh. Sekejap. Daus sampai tu Daus saja sampailah. Tak ada orang lain lah. Kita bertim.
Oh, Kita team. dengan polis dengan ni lah. Okey. Cumanya kebiasaannya kita sampai dulu. SSU akan sampai dulu. Okey. Yang paling seronok tu kerja kita ni adalah kita boleh contact pelbagai pihak. Dan pelbagai pihak akan seronok sebab kita ada engagement lah. Kita nak cakap bukan bidang kuasa kita. Orang kata nak lepas diri lah ni. Tak. Bukan bidang kuasa kita, tu je kita ada engagement dengan pihak lain. Ini siapa? Kebajikan masyarakat. Ini siapa? Polis. Ini siapa? Masjid. Ini rumah jagaan dan sebagainya. Siapa boleh ambil? Kita kau tim semua, pak letak satu. Nak selesaikan masalah dia je. Itu yang kadang-kadang tak memerlukan duit pun. Dia memerlukan idea. Tu saya kata bagi pinjam yang otak tu. Bantuan otak. Bantuan otak. Kita bagi. Memang sampai ke tahap macam tu. Kami dekat Skot Sedina Umar, kita ada satu kita panggil apa nak sebut? Apa dia? Saya ni nak cakap Melayu tak apa pandai sangat. Tak apa Melayu apa. Satu fokus. Okey. Apa pun duit tak boleh bantu, bantu juga sampaikan untuk dia dibantu. Jadi contoh orang gila, psikiatrik lah. Dia mengamuk ke bawa parang ke apa ke, dia nak duit. Kita boleh bagi duit, tapi ada beberapa isu lah. Tapi kita nak bantu dia kalau boleh sampai dia okey. Faham. Dia punya mental dia, kita letakkan dekat rumah rumah rawatan untuk pesakit mental. Tak ada siapa nak bayar. Kita ada bantuan. Kita boleh bayar. Maknanya zakat sampai kena ada situ multi skill lah. Multi skill. Multi language. Segala multi. Yelah, yang kita ada mu'alaf, kita ada India Muslim, kita ada Chinese, kita ada kan. Kita banyak. Alhamdulillah lah, complete lah. Abang pun daripada kerja dulu, orang cakap orang yang ke 143. 143 nombor abang. Saya 402. Sekarang dah berapa dah, kat 700, 600 maknanya. Maknanya saya lagi muda dari abang. Saya lagi muda dari Ustaz. Tak ada, saya risau kamera ni nampak macam siapa paling tua kat sini. Bila yang muda. Nampak? Bila? Dia Puan Bila. Bila masuk lembaga zakat, cik tanya. Kita tanya bos. Tiba-tiba 2013. 2013. Macam ni lah bila orang cakap bila kita dah besar, kita dah ramai staff, dah macam-macam bantuan. Sebab orang ramai lah bila macam abang ceramah dekat luar. Dia kata, Ustaz tak tahu pun cerita ni dulu. Cik Azan tak tahu pun dulu. Dia bergantung kepada orang bayar. Orang bayar zakat, kita agihkan. Lepas tu kita agih. Daripada kecil dia jadi besar lah. Dulu kita tak bantu gelandangan. Memang fakir miskin je kita bantu. Tapi bila kita dah besar, kita dah collection tu banyak. Bila tubuhnya SSU, Skot Saidina Umar. Aku nampak lu, Skot Saidina Umar. Selalu panggil SSU je. Bila dekat situ barulah kita buka. Kita buka bantuan tu bukan kita nak sembarangan buka. Kena masuk ke majlis fatwa, boleh lulus ke tidak, gelandangan boleh bantu ke tidak. Kalau tak jangan macam orang pun cakap lah susah sangat zakat ni. Bantu je lah. Dia bukan semudah itu. Betul. Sebab zakat ni dia ada syarat wajib. Dia tak sama dengan sedekah. Kan sedekah contoh, saya sedekahkanlah duit saya ni dekat Bella. Tak tahu pun Bella ni orang mana, orang kaya ke apa ke. Tapi kalau zakat nak bagi kat Bella terus, tak boleh. Kena tahu dia ni ibu tunggal ke, anak 3 ke, berapa ke, macam tu. Tu yang Alhamdulillah lah. Dan rasanya bila kata kita Lembaga Zakat Selangor ni kita buat program yang macam ni. Ini pun ada orang tanya juga kan. Ustaz guna ni, guna duit apa ni? Beli mikrofon lah, beli ni semua. Pun jadi soal. Itu duit amil. Bila kata portion amil ni kita menguruskan untuk perkara-perkara yang urusan amil. Macam contoh kita nak buat marketing. Ini salah satu jalan kita. Kan maknanya kita ikut, kita kena up to date. Apa yang ada sekarang ni kita kena ke depan juga. Janganlah nak buat tak naklah contoh Daus pakai kopiah. Ini tak pakai kopiah. Yang ini pakai tudung. Saya bukan tak nak pakai. Kalau saya buka, saya takut nanti lighting kacau. Saya pakai. Lighting kacau. Yang ini dia tak heran menantak kau lah lighting tu ke apa ke. Kau rasa suka, kita sembang. Rasa tak suka, jalan. Tapi paling penting kita diperakui oleh audit. Alhamdulillah. Kutipan, agihan diperakui oleh audit. Sebab
memanglah orang boleh bagi komen macam-macam pada kita. Tapi kita dengan cara yang terbaik lah kita nak agihkan tu kan. Nak bantu orang tu sebab bagi tu. Walaupun tak boleh bantu duit, bantu. Betul. Betul. Tak semua orang perlukan bantuan duit. Betul. Kadang-kadang yang datang kat kaunter, eksekutif kaunter kita tu tak perlu bagi borang, tak perlu bagi duit. Datang sekadar mendengar dan bagi tahu, sabarlah puan. Cukup. Orang kita Itu bukan zakat suka tau. betul. Orang kita bukan suka dengan lantak kau lah. Kau punya masalah. Suka hati kau lah. Tu kadang-kadang bila dia pergi dekat hospital, staf lembaga zakat, staf zakat pun sakit. Susah no ke kerja? Dalam hati bercakap lah, mesti ni kau kerja macam kita orang. Tapi di-train tau kita punya eksekutif counter betul. macam mana nak handle. Macam ni lah sebab bermain dengan emosi juga Ustaz. bermain dengan emosi. Bayangkan ni terima pelanggan menangis. Kita pun sama menyelami. Betul. Empathy. Jadi bila datang pembayar pula seronok nak bayar, kita pun seronok. Kejap lagi datang kena marah. Macam-macam lah. Tapi kita tak boleh marah. Sabar je lah. Itulah. Betul. Itulah masalah kita ni kan. Tapi tak apalah. Sekadar orang cakap ilmu, kita share apa benda, maknanya peranan zakat ni cukup besar daripada benda-benda lain lah. Macam tu lah. Okay. Saya pun rasa hari ni macam dah banyak jugalah kita share kan. Banyak juga ni. Banyak juga, boleh lah kan. Okay, so Ustaz, sebelum kita mengakhiri kita punya episod hari ni, Ustaz ada tak apa-apa kata-kata kepada masyarakat kat luar sana ke? Bolehlah Ustaz share sikit. Saya suka kongsi lah. Nak kongsi pada semua masyarakat yang terus follow Lembaga Zakat Selangor. Kita sentiasa update dekat Facebook kita, Instagram, dekat TikTok kita, untuk kita maklumkan inilah kerja kutip agih. Bukan sekadar kita bantu tau. Isu bantuan tu bukan sekadar mohon dapat, tak. Kita berbagai inisiatif yang ada di seluruh division kita. Division Operasi Agihan, Division Kutipan, Division Pembangunan Asnaf. Ni 3 division yang besar dan juga Division Pengurusan Cawangan dan Hub. 4 division utama di Zakat Selangor. Keperluannya apa? Untuk menyantuni mustahik dan juga muzaki. Jadi masyarakat bantu kami. Bantu kami sampaikan info cerita. Kita tak boleh nak capai kita tak boleh nak capai seluruh berapa juta. Jadi kalaulah 400,000 bayar zakat kan, kalau ada dapat 1 juta rakyat negeri Selangor menetap bekerja di Selangor bayar zakat, kita boleh bantu lebih ramai. Jangan kata pengurusan jenazah, insya-Allah kita pun boleh bantu tukang gali kubur nanti, insya-Allah. Kita tak masalah tu sebab dia melibatkan tu kan. Jadi saya punya harapan saya, bersamalah kami dekat Lembaga Zakat Selangor dan jangan biarkan kami. Memang ada kadang-kadang tergelincir sedikit salah, termarah sedikit, manusia. Jadi terus sama dengan kami sebab kita nak menyantuni muzaki, mustahik, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau ada pembayar zakat datang, santuni dengan sebaiknya, kiraannya dengan sebaiknya. Kalau ada para mustahik datang, santuninya, sebab dua-dua ni adalah perkara yang saling-saling untuk dia berkitar. Jadi itulah saranan saya. Okey, terima kasih Ustaz. Mungkin Encik Azan ada apa-apa nak cakap sebelum kita habis? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjauh itu pasti akan mati sebab dia cerita jenazah. Jadi kalau sebelum mati ni, buatlah perkara wajib tu, jangan lupa. Solat tu pasti, sebab itu soalan yang akan ditanya kat dalam kubur. Dan zakat ni adalah wajib. Bila kata mana amal kita, kan? Yang wajib tu zakat kau kena bayar. Jangan kau duduk-duduk sedekah je kiri kanan depan belakang, tapi zakat tak bagi 2.5%. Ingat, dalam harta kita ada hak orang lain. Itu saja daripada saya. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih Encik Azan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum.